Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Ustazah Saadiah binti Muhammad dan juga rakan-rakan sekalian, kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang huruf dalam isu-isu fiqh semasa. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Alia Farhana binti Muhammad Rosman. Nombor metrik saya D203128000. Jadi saya akan terangkan tentang definisi huruf. Huruf dari segi bahasa adalah sesuatu perkara yang berulang-ulang ataupun berturut-turut. Manakala dari segi istilah pula, huruf ini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan tersebar serta diterima oleh masyarakat, tak kira sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Daripada masa ini, difahami bahawa huruf tidak wujud melainkan apabila ia benar-benar berlaku antara manusia di tempat yang tertentu ataupun yang biasa berlaku di mana sebahagian besar penduduk mengerjakan huruf ini dan mematuhinya. Dalil kehujaan tentang huruf ini ada dikatakan di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat yang ke-199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maksudnya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat di dalam Al-Quran tersebut menyuruh agar kita mengikuti kebiasaan ataupun dikatakan sebagai huruf selagi mana ia tidak bercanggah dalam syarak. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menggunakan huruf, iaitu apa yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia dan menjadi adat dalam urusan mereka. Oleh itu, apa yang diperintahkan oleh Allah adalah sesuatu yang diguna pakai dalam syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Mu'anif. Nombor kad metrik saya di 031290. Hari ini saya akan membentangkan tentang ulama' yang menerima. Ulama' yang menerima adalah ulama' Hanafi dan ulama' Maliki. Ulama' Hanafi dan ulama' Maliki berpegang kepada huruf sebagai hujah dan hukum. Banyak hukum yang dikeluarkan berdasarkan huruf. Seterusnya, huruf yang betul dan yang tak bertentangan dengan syarak mestilah diambil kira dalam pembinaan hukum dan diambil kira untuk membuat keputusan. Mujtahid dan kadi akan menilainya untuk membuat keputusan. Contohnya, syarak mengambil kira dan menjaga adat kebiasaan orang Arab yang baik serta tidak bertentangan dengan hukum seperti mewajibkan bayaran diet terhadap akilah, iaitu ahli keluarga pembunuh. Selain itu, huruf yang fasid pula dan bertentangan dengan syarak tidak boleh diikuti sama sekali kerana huruf tersebut bertentangan dengan syarak. Dalil dan juga menyebabkan terbatalnya hukum syarak. Contohnya, amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliah terus diharamkan dalam syariat. Okey, itu untuk penerangan tentang ulama' yang menerima. Sekarang saya akan menerangkan tentang ulama' yang menolak. Okey, ulama' Syafi'i dan ulama' Hambali adalah ulama' yang tidak menjadikan huruf ini sebagai hujah dalam mengeluarkan sesuatu hukum kerana hukumnya yang tetap dan tak berubah dengan sebab berlainan suasana dan adat-adat. Seterusnya, huruf juga tidak dianggap sebagai hujah jika ia menyalahi dalil-dalil syarak kerana berhujah dengannya bermaksud membelakangkan nas-nas syarak yang qat'i dan mengikut hawa nafsu serta membatalkan syariat-syariat. Kerana syariat tidak datang untuk memperakui perkara-perkara yang mudarat dan rosak. Selain itu, ulama' Syafi'i dan ulama' Hambali ketepikan huruf dan tolong-menolong menghapuskannya kerana redha dengannya bermaksud tolong-menolong melakukan perkara dosa dan permusuhan ini dilarang oleh Islam. Itu saja daripada saya tentang ulama' yang menerima dan ulama' yang menolak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmi Syafiqah binti Muhammad Yusof.
Normetrik D191111557. Terusnya kita masuk pada pembahagian uruf. Pembahagian uruf ada 4 bahagian. Yang pertama, uruf berdasarkan sumbernya. Yang kedua, uruf berdasarkan pelakuannya. Yang ketiga, uruf berdasarkan liputan. Dan akhir sekali, uruf berdasarkan pengiktirafan syarak. Uruf berdasarkan sumbernya ada 2, uruf syarak dan uruf manusia. Uruf syarak ialah perkataan yang berulang kali yang diperintahkan oleh syarak untuk mengucapkan atau melakukannya. Contohnya, solat wajib 5 waktu sama ada perbuatan solat itu sendiri ataupun bacaan Al-Fatihah di dalamnya. Ia dikatakan sebagai uruf syarak kerana perbuatan dan rukun solat yang dilakukan oleh umat Islam secara berulang kali setiap hari. Uruf manusia pula ialah ucapan atau perbuatan berulang kali yang biasa dibuat oleh manusia dan bukannya arahan daripada syarak. Contohnya, membuat majlis sempena hari lahir, bersanding ketika hari perkahwinan, dan itu semua bukanlah arahan daripada syarak. Yang kedua, uruf berdasarkan bentuk perlakuan. Ada 2, iaitu uruf perkataan dan juga uruf perbuatan. Uruf perkataan ialah ucapan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menuturnya. Boleh jadi perkataan tersebut ia menepati makna asal dan boleh jadi juga ia lari daripada makna asal. Contoh ucapan yang menepati makna asal adalah apabila seseorang bertemu dengan seseorang dan memberikan ucapan kesejahteraan, iaitu memberi salam. Memberi salam Assalamualaikum itu adalah menepati makna asal. Contoh ucapan yang lari daripada makna asal adalah jangan kata abang tak payung. Makna asal perkataan payung adalah sejenis alat untuk melindungi manusia daripada hujan dan panas. Akan tetapi ayat tersebut digunakan payung itu sebagai jaga keselamatan dan kebajikan orang lain. Uruf perbuatan ialah perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan sesuatu. Contohnya, dalam kalangan masyarakat kita terbiasa dengan perbuatan yang memberi duit raya semasa hari raya Aidilfitri, membuat majlis tahlil apabila berlaku kematian, membaca Yasin pada hari Jumaat dan juga bersalaman apabila bertemu dengan seseorang. Ketiga, uruf berdasarkan liputan ada 2, uruf umum dan juga uruf khusus. Uruf umum ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh manusia sama ada di semua tempat, di seluruh dunia atau sesuatu tempat sahaja. Contohnya, pengasingan tandas lelaki dan juga perempuan di pejabat-pejabat kerajaan maupun di pusat membeli belah. Ianya menjadi kebiasaan di seluruh dunia. Uruf khusus ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh sebahagian kecil manusia di sebuah negara, negeri, daerah atau terhad kepada kelompok manusia di suatu tempat sahaja. Contohnya, sebutan FIFA, sebutan ini kebiasaannya merujuk kepada Persatuan Bola Sepak Dunia atau Federation International di Football Association, di mana perkataan FIFA ini seluruh dunia yang menggunakan sebutan tersebut. Akhir sekali, uruf berdasarkan pengiktirafan syarak ada 3, iaitu uruf sahih, uruf fasik dan juga uruf mursal. Uruf sahih ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia dan mempunyai dalil yang mengiktirafkan amalan tersebut. Contohnya, perbuatan memberi sedekah atau bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dari hadis Al-Baihaqi, tasaddaku fa inna sadaqah fi kikukum minan nar, yang bermaksud bersedekahlah kerana sedekah itu menyelamatkan kamu daripada api neraka. Uruf fasid ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia tetapi ianya menyalahi hukum syarak dan mempunyai dalil yang menolak dan tidak diiktiraf amalan tersebut. Dalam hadis Muslim bab lakni akili al-riba wa mukilihi, la'ana Rasulullah alaihi wasallam akila raba wa mukilahu wa katiyahu wa syahidaihi wa qolahum sawa. Maksudnya,
Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisannya dan dua saksinya. Baginda berkata mereka semua sama, iaitu dilaknat. Uruf mursal ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia, akan tetapi tidak dinyatakan dengan jelas oleh syarak sama ada diterima atau ditolak. Ia juga tidak mempunyai dalil khusus daripada Al-Quran maupun hadis berkenaan dengan perkara kebiasaan yang dilakukan tersebut. Akan tetapi selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip umum syariah, maka ia boleh diterima. Contohnya, di Malaysia apabila berlaku kematian, warisnya hidup akan membuat majlis tahlil. Majlis tahlil tersebut tidak diwajibkan di dalam Al-Quran maupun tidak dikatakan mana-mana hadis. Akan tetapi terdapat ada dalil umum yang mengharuskan untuk membaca ayat Al-Quran ke atas orang yang meninggal. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, wa yasqalbu qur'ani li'a yaqra'u harajun yuridullah tabaraka wa ta'ala wad-dara khairata illa ghafira lahu wa qara'u wa ha'ala mautakum. Maksudnya, dan surah Yasin adalah jiwa Al-Quran. Tidaklah seseorang lelaki membacanya yang mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hari akhirat kecuali diampunkan baginya, dan bacalah ia ke atas orang yang mati di kalangan kamu. Hadis Ahmad. Hadis ini menyarankan agar dibaca surah Yasin ke atas orang yang meninggal di kalangan Islam. Akan tetapi yang menjadikan isu di kalangan umat Islam di Malaysia apabila ada yang mendakwa ataupun mengatakan majlis tahlil ini adalah bidah dan tidak ada dalil khusus mengenainya. Perkataan tahlil bermaksud menyebut la ilaha illallah. Ia ada disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bashir lana annahu manaqala la ilaha illallah dakhala jannah. Maksudnya, berikan khabar gembira bahawa sesiapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Dari hadis Abu Ya'la. Majlis tahlil memang tidak ada dalil khusus. Akan tetapi jika kita lihat bacaan dalam tahlil terdiri daripada susunan ayat Al-Quran, selawat kepada Nabi SAW, wirid dan doa-doa tertentu. Bacaan-bacaan yang dibacakan adalah sesuatu yang baik dan syar'i, memang digalakkan untuk membacanya berdasarkan dalil umum Al-Quran atau hadis. Jika tiada dalil khusus sekalipun, amalan tahlil ini tidak bercanggah dengan syarak berdasarkan uruf diiktiraf oleh syarak dan boleh dijadikan hujah dan hukum selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip dan asas syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Najwa binti Azhar, nombor matrik D19312179. Okey, insya-Allah hari ini saya akan sambung pula pembentangan ini dengan syarat-syarat uruf. Okey, penghujahan uruf bukan secara mutlak, bahkan ianya dikaitkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, di sini ada 4 perkara syarat-syarat tertentu, iaitu yang pertama, huruf mestilah mutaridan dan ghaliban. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mutaridan? Mutaridan ni bermaksud kuliah, iaitu bersifat menyeluruh dan ia dapat digunakan secara umum, tersebar luas dan diketahui semua. Okey, manakala ghaliban pula bermaksud majoriti, iaitu ia diamalkan oleh majoriti manusia. Okey, seterusnya syarat-syarat uruf yang kedua, iaitu uruf itu mestilah tidak bertentangan dengan nas syarak. Okey, maksudnya ialah ia tidak bertentangan dengan nas syarak yang sabit, dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, jika ia bertentangan dengan perkara tersebut, maka sudah tentu uruf itu tertolak dan tidak akan diguna pakai oleh syarak.
Okey, seterusnya yang ketiga iaitu uruf yang menjadi sandaran mestilah wujud semasa hukum dikeluarkan melaluinya. Okey, maksud dia uruf tersebut mestilah diamalkan secara meluas sama ada berbentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan semasa sesuatu hukum itu dikeluarkan melaluinya. Okey, jika sesuatu hukum dikeluarkan melalui uruf yang sudah tidak diamalkan lagi, maka hukum tersebut tidak dianggap muhakkamah. Syarat uruf yang keempat iaitu yang terakhir sekali, tidak ada sesuatu yang mengingkari uruf. Okey, maksudnya uruf mestilah bersih dari sebarang pembatalan yang jelas oleh kata-kata ataupun perbuatan. Okey, sebagai contoh di sini, jika uruf untuk bayaran di kedai tertentu adalah secara taksid. Okey, taksid ni maksud dia insurans, maka ianya akan terbatal sekiranya pihak pembeli menjelaskan untuk membayar tunai. Okey, begitu juga jika pada uruf kos penghantaran barang adalah tanggungan penjual, akan terbatal jika kedua-dua pihak bersetuju untuk meletakkan kos tersebut kepada pembeli. Oleh itu, Al-Aziz bin Abdul Salam menyebut ma yasbit bil 'urfi biduni dhikra la yasbit idza nas 'ala khilafah. Okey, apa yang sabit dengan uruf tanpa sebutan iaitu tentangan tidak akan sabit jika ada kenyataan yang menentangnya. Okey, saya akan serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliah binti Isamuddin. Nombor matrik saya di 203-12923. Saya nak terangkan tentang hukum atau fatwa terkini yang dikeluarkan berdasarkan sumber hukum uruf, iaitu Saudara Baharu Mu'alaf. Fokus pembincangan di sini ialah kaedah adat diakui yang menyentuh tentang amalan pelbagai adat dan budaya umat Islam. Kaedah ini bermaksud adat kebiasaan dan budaya yang diamalkan dan diterima sebagai hukum dan peraturan. Untuk itu, ulama menentukan bahawa uruf atau adat itu merupakan salah satu daripada sumber hukum jika tiada nas syarak. Walaupun Islam menerima uruf atau adat dan budaya sebagai sumber hukum, ia tertakluk kepada perkara tersebut tidak bertentangan dengan nas syarak atau prinsip hukum Islam yang lain. Jika ia bertentangan, uruf atau adat budaya tersebut ditolak. Contohnya, di peringkat awal Islam, adat jahiliah yang membenarkan anak lelaki mewarisi isteri-isteri bapanya dan mengahwini mereka tidak diterima oleh Islam. Kaedah adat diakui adalah bersumberkan nas-nas berikut, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dilihat oleh orang Islam baik, maka ia baik di sisi Allah, dan apa yang dilihat oleh orang Islam buruk, maka buruk juga di sisi Allah. Riwayat Imam Ahmad. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang bermaksud, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Kaedah ini juga dibina atas dasar menolak kesukaran dan dari manusia, seperti firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang bermaksud, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Adat kebiasaan di kalangan saudara baharu adalah dibenarkan selagi ianya tidak bertentangan prinsip-prinsip yang digariskan dalam nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya, bila seorang dari kaum Cina ni dia memeluk Islam, dia boleh teruskan cara hidup asalnya, contohnya cara makan dan jenis makanan, cara berpakaian dan berbagai amalan adat dan budaya selagi tidak melibatkan perkara-perkara yang dilarang. Mereka boleh terus merayakan perayaan Tahun Baru Cina, penggunaan chopstick ketika makan, reka bentuk pembinaan masjid dan lain-lain. Namun, perkara yang melibatkan akidah seperti pemujaan ruh nenek moyang tidak boleh diamalkan kerana ia bertentangan dengan hukum Islam. Begitu juga bagi masyarakat India, mereka boleh terus memakai sari yang diubah suai agar menutup aurat.
Makanan seperti kari, roti canai, roti nan, tosai, tandori, maruku, putu mayang vadal dan lain-lain boleh terus dimakan dengan syarat tidak bercampur dengan perkara dan bahan yang diharamkan oleh Islam. Contohnya macam ada khinzir, ada unsur khinzir dalam tu kan. Begitu juga misalnya adat dalam perkahwinan seperti merisik dan bertunang juga boleh terus diamalkan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.